Okey. Kita sambung Boleh? Boleh sambung? Kalau boleh bab 10 ni saya nak habiskan hari ni. Tadi saya dah beritahu. Kecerunan ni kalau awak tengok dekat rumah, kalau rumah 2 tingkat, dekat mana ada kecerunan tu? Kalau dekat rumah 2 tingkat, kat mana kita boleh nampak ada kecerunan? Dekat tangga dia. Betul. Dekat tangga. Selain tangga? Bumbung. Bumbung. Bumbung rumah. Kenapa bumbung rumah dia kena buat condong? Supaya bagi air dia mengalir turun. Supaya tak bertakung air dekat atas, nanti akan tumbuh kulat, pokok boleh tumbuh kan. Okey, jadi kecerunan ni kalau tangga, biasanya tangga dekat rumah tu dia dalam 30 darjah kecerunan dia. Biasa untuk kita bina rumah, tangga tu dia tak boleh lebih daripada 30 dia tak boleh lebih daripada 45 darjah. Dia antara 30 hingga 45. Kalau lebih daripada 45, susahlah awak nak naik tangga kan? Kecuali tangga dia yang tangga menegak macam dekat tepi dinding tu. Tak kena panjat. Okey? Jadi rumus yang cara untuk kira kecerunan, cara pertama dia, kita ambil jarak bahagian mencancang. Mencancang tu adalah jarak yang tegak. Okey, kalau dekat gambar tangga ni tadi, mencancang tu adalah bahagian yang ini, bahagian dinding tu. So dari lantai sampai tangga yang atas sekali, anak tangga yang atas sekali, itu adalah ketinggian tangga tu kan. Itu jarak mencancang. Dayana tadi kata tak dengar, dah dengar dah? Dengar okey tak? Okey. So, satu lagi cara nak cari kecerunan, jarak mencancang bahagi dengan jarak
mengufuk. Kalau bahasa Inggeris dia panggil horizontal. Mengufuk ni maksud dia melintang lah. Kalau macam geografi awak ada belajar garis ufuk bumi kan. Maksudnya garisan yang melintang yang kita nampak pada sarjana mata memandang tu, kita ada nampak macam ada satu garisan yang memisahkan antara bumi dengan langit. Itu kita panggil garis ufuk bumi kan. So mengufuk ni, kita ingat mengufuk ni yang bahagian yang melintang. Jadi kalau garis mengufuk tu yang dekat gambar ni saya colourkan warna merah. Ni. Okay, ni garis mengufuk. Jarak mengufuk maksudnya dari anak tangga yang bawah sekali sampai ke garisan yang ujung sekali. Okey, jadi macam mana kita nak ukur kecerunan? Kalau kedudukan tu dia sangat cerun, kecerunan dia tinggi ke rendah awak rasa? Contohnya macam apa Tangga yang bomba guna untuk panjat kat bangunan yang tinggi tu. Awak rasa tangga tu cerun ke tak cerun? Tangga dia panjang kan? Sekejap baju warna warna putih. So kalau kecerunan sebenarnya bila dia semakin landai, bila dia berada di lantai, kecerunan dia kosong. Okay, kalau dia melintang macam ni, kecerunan kosong. Tak ada cerun kan? Okay. Kecerunan sama dengan kosong. Kalau dia garisan dia menghala ke kiri, contohnya macam ni, garisan yang menghala ke kiri, kecerunan dia negatif. Kecerunan negatif kita boleh tulis kurang dari kosong. Okey, kalau kecerunan positif macam mana? Kecerunan positif macam mana? Kecerunan negatif tadi dia menghala ke kiri kan? Jadi kecerunan positif garisan tu menghala ke kanan. Kalau garisan menghala ke kanan, kita akan dapat kecerunan positif. Kecerunan positif ataupun kecerunan lebih besar dari kosong. Okey, macam mana kalau kita ada garisan yang menegak? Garisan tu dia tegak, lurus.
Ya, kalau garisan tu menegak kecerunan dia infinity. Okey, sekejap sekejap. Sekejap lagi saya datang balik. Okey, boleh sambung? Boleh sambung tak? Okey, jadi saya sambung tadi kecerunan infinity. Okey, kita cuba tengok contoh. Ada siapa-siapa nak bercakap ke? Okey, tengok contoh dekat buku teks. Tengok muka surat 194. Muka surat 194. Tengok contoh 4. Tengok contoh 4. Okey, dekat contoh 4. Contoh 4A dia ada bagi 2 titik dekat atas tata Cartesian. Jadi ada titik A, koordinat dia 3, 1. Titik B, koordinat dia 6, 7. Jadi kita boleh label siap-siap lah yang mana X1, mana Y1, mana X2, mana Y2. X1, Y1, X2, Y2. Kejap ada gangguan.
Okey, boleh? Ada yang dah cuba cari kecerunan dia? Jadi untuk contoh 4 ni, kita nak cari kecerunan, kita guna M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi 7 tolak 1 bahagi dengan 6. 6 tolak 3. Jadi kita dapat kecerunan dia 6/3 kan? 6/3 sama dengan 2. Okey, macam mana kalau dia ada bagi pintasan? Kita nak cari kecerunan. So, boleh tengok dekat contoh 5 kat muka surat yang sama, contoh 5 bawah tu. Contoh 5. Okey, contoh 5 ni ada dua cara kita nak cari jawapan. Dia bagi dekat paksi Y ada, dia potong pada nombor 8, dekat paksi X dia potong pada nombor -5. Okey, kalau awak tengok dalam buku, dia guna formula satu lagi. Formula kecerunan yang satu lagi, kita guna pintasan Y. Pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi pintasan Y, awak tengok nombor yang pada paksi Y. Pintasan X, awak tengok nombor yang pada paksi X tu ada nombor apa. Jadi dalam ni, dalam contoh 5A ni, pintasan Y kita 8 kan. Pintasan X -5. Jadi kita dapat jawapan -8. Dia ada negatif kecerunan. Oh, dia ada negatif pintasan Y. Okay, dekat rumus dia ada negatif. Negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi kat sini kita masukkan negatif. Sebab tu saya cakap tadi, dia ada banyak rumus. Yang paling mudah kita ingat rumus yang pertama tadi. So kalau awak nak guna rumus pintasan Y per pintasan X, kena ingat ada negatif. Jadi kecerunan ialah 8/5. 8/5 maksud dia garis dia condong ke kanan. Okey, setakat ni saya nak tanya, internet awak okey tak guna ni? Ke selalu keluar masuk dekat Kumu Space ni? Okey.
Okey, yang lain-lain? Okey. Okey. Oh, kurang sikit. Kurang sikit maksudnya internet tak clear eh? Oh, keluar masuk. Okey. Lambat tu lambat, Umur cakap lambat maksudnya lambat keluar dekat skrin ke apa? Yang saya tulis tu lambat keluar. Macam tu ke maksudnya? Bukan. Oh, okey. Lambat kenapa tu umur? Oh, hang. Okey, saya dah habis bahagian ni. Jadi kita masuk voice chat boleh? Boleh semua? So kita tutup bilik ni eh. Ada lebih kurang 15 minit lagi. Boleh? Saya on voice chat tau. Tak masuk dekat voice chat. Okey, boleh keluar. Boleh keluar bilik. Bilik Kumu Space boleh keluar. Okey. Boleh tekan balik link yang dekat atas tu. Whiteboard tu boleh masuk balik whiteboard. Saya send semula. Okey, nampak dekat whiteboard? So kalau nak guna rumus yang pintasan ni, kita kena ingat ada tanda negatif. Okey, ada satu gambar yang saya nak share dengan awak. Sekejap saya masukkan. Gambar ni kita mudah nak nampak rumus tu dia macam mana. Bukan rumus, kita mudah nak nampak kedudukan kecerunan dan dia punya nilai tu kita dah boleh tahu. Okay. Saya masukkan. Dalam buku teks awak pun ada sebenarnya gambar ni. Kalau tengok dekat muka surat. Tengok dekat muka surat 196 yang gambar muka warna kuning tu dekat atas tu. Jumpa tak?
Dia sama dengan yang saya nak masukkan ni. Okey, ni nama dia ada nama Mr. Slope Guy. Okey, kalau tengok dekat gambar ni yang garisan melintang ni kan ada bulat kan? Bulat ni maksud dia garisan melintang ni kecerunan kosong. Okey. Yang menegak yang hidung dia tu kan. Yang menegak hidung ni kan dia ada buat tanda U. Dia nak cakap kecerunan dia infinity. Okey, yang ni maksud dia kecerunan dia infinity. Dan kalau kita tengok garis mata dia yang belah kanan tu, garisan dia condong ke kiri kan? Garis yang ni. Ni mata dia yang belah kanan ni, garisan dia condong ke kiri. Dia tunjuk negatif. Maksud dia kecerunan dia negatif. Kecerunan negatif maksud dia awak kira kecerunan, awak dapat nilai yang kurang dari kosong. Negatif lah. Kalau awak kira awak dapat dia positif, lepas tu awak tengok garisan dia condong ke kiri, mungkin ada salah kira. So kita boleh check. Sama juga kalau garisan yang condong ke kanan ni, tengok mata dia yang belah kiri tu, garisan dia condong ke kanan kan. Yang ni kita kira kecerunan akan dapat positif. Okey. Bila dapat positif maksud dia kecerunan dia condong ke kanan. Kalau jawapan kita dapat negatif, maksudnya kita salah kira. Okey, so boleh ingatlah ni muka Mr. Slope Guy. Okey, untuk soalan yang pintasan ni pun tadi, yang contoh 5 ni, kita boleh juga guna rumus Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Boleh juga guna rumus ni. Cara dia, awak tengok dekat garis yang potong paksi Y tu, dia bagi nombor 8, maksudnya koordinat dia berapa? Koordinat dia 0, 8. Kan? Sebab pada paksi X ni 0, dia naik ke atas 8. Okey, kalau koordinat yang dekat negatif 5 tu, berapa koordinat dia? Koordinat dia negatif 5, 0. Jadi kita boleh masukkan dalam rumus. Okey, katakan yang dekat 8 ni kita ambil dia X1, Y1. Yang dekat negatif 5 kita ambil dia X2, Y2. Jadi kita boleh masukkan dalam rumus. Untuk kecerunan, dia mesti guna pecahan dan bahagian atas tu adalah Y, bahagian bawah dia X. Senang nak ingat macam tu je. Atas Y, bawah X. So ingat satu rumus yang paling selalu kita akan guna rumus Y2 tolak Y1 ni. Rumus ni. Jadi kecerunan sama dengan
kosong tolak 8 bahagi X2 negatif 5 tolak X1 tolak kosong. Jadi kita akan dapat negatif 8 per negatif 5 sama dengan 8 per 5. Okey. Okey, sebenarnya tajuk kecerunan ni dah habis. Dah habis dah tajuk ni sebenarnya. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Yang baru masuk ni tadi boleh faham tak? Tajuk yang lepas ni panjang sikit. So, saya habiskan ni cepat. Minggu depan kita jawab kuis soalan ni untuk topik ni. Okay? Minggu depan saya sambung lagi sikit lah. Kita masuk untuk soalan menjana kecemerlangan tu. Kita ambil soalan yang nampak macam susah sikit. Sebenarnya tajuk ni tak susah pun, senang. Jadi untuk hari ni awak dah boleh buat soalan. Kita tengok soalan lah, kita cuba jawab. Okey, untuk soalan 10.1. Tengok soalan 10.1 muka surat 200. Dah buka. Dah buka belum? Soalan yang pertama, dia kata tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi titik P dan Q yang berikut. Okey, setiap gambar tu ada titik P dan titik Q. Okey, gambar yang pertama yang orang naik eskalator tu. Jarak mencancang dia berapa? Jarak mencancang ni yang menegak ni. Berapa jarak dia? Kau tak saya panggil nama dia. Dengar tak ni? Kok senyap je. Umur? Tanya umur lah. Umur jarak mencancang dia berapa? 4. Okey. Jadi lagi satu dia tanya jarak mengufuk. Jarak mengufuk berapa? Empat tu jarak yang menegak kan? Jadi 4 adalah jarak mencancang. Jarak mengufuk ialah 6. Okey, jarak mengufuk 6. Jadi kita nak kira kecerunan. Yang mana bahagi yang mana? 6 bahagi 4 ke 4 bahagi 6?
bahagi 6. 4 bahagi 6. So kita dapat 4/6, boleh kecilkan. So soalan tu mudah je, dia tak tanya kecerunan pun. Dia cuma tanya yang mana jarak mengufuk, mana jarak mencancang. Okey, cuba tengok dekat soalan nombor 6. Soalan nombor 6, kenal pasti garis lurus yang mempunyai kecerunan terbesar dalam setiap rajah di bawah. Dia ada bagi 2 gambar je. Dia ada bagi 2 gambar. Gambar yang pertama ada garisan AB, satu lagi garisan CD warna hijau, satu lagi garisan warna purple EF. Nampak kan? Okey, yang mana kecerunan dia paling besar? Ada nak teka? Sebab tadi kita tengok Mr. Slope Guy tu kan? Kalau dia kalau garisan yang melintang terbaring, kosong. Jadi agak-agaknya yang pink ke hijau ke yang purple yang kecerunan dia besar? Siapa nak teka? Aida? Yang warna pink tu. Sebab apa? Kenapa? Yang pertama sebab kecerunan dia condong ke kanan. Dan garisan itu adalah garisan yang hampir tegak. Itu garisan yang paling hampir tegak. Jadi yang untuk jawapan dia awak tulis garisan AB. Okey, soalan B. Soalan B garisan yang mana? EF. Bagus. Okey, jadi untuk hari ni cuba jawab soalan nombor 2 ni boleh buat tak agak-agak? Boleh buat tak soalan nombor 2? Tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Oh, tak payahlah. Nombor 2 tak payah buat lah. Buat soalan nombor 7. Okey, saya tulis dalam grup sekejap. 6. Soalan jom cuba (10.1). Soalan 7. Muka surat 201. Soalan 7, soalan 8, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 7, 8, 9, 10, 11.
So ada 4 soalan, buat dalam Mat 2. Jawab dalam buku Mat 2. Ingat kalau guna formula pintasan, kita ada tanda negatif. Jadi ada 3 formula yang kita dah belajar hari ni. Yang pertama apa? Okay, boleh tengok balik dekat muka surat pertama tadi. Yang pertama, Y2 tolak Y1 kan? Bahagi dengan X2 tolak X1. Lepas tu, formula yang guna, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay, satu lagi formula, kita guna pintasan. Jadi negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, kalau tak ada soalan, kita akhiri kelas sampai sini lah. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Kita hari Selasa kita online sekejap. Selasa tu tengah hari kan kelas. Mungkin dalam setengah jam je kita bincang 1 atau 2 soalan menjana kecemerlangan tu. Lepas tu saya bagi awak kuis lah. Nak dalam Google Form ke nak quizzes? Macam mana? Google Form lah. Google Form. Tak nak quizzes. Saya lupa cakap, mula tajuk ni, setiap kali kuis saya akan kira markah tu untuk markah periksa akhir tahun awak. Macam hari itulah yang periksa yang baru ni saya tambah sekali dengan kuis untuk topik 9 punya kan. Macam tu lah kita kira. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tengok ada siapa online. Saya nak ambil nama awak dan nanti nak masuk dalam SSTM. Aiman, ada apa nak tanya? Tak ada. Okay. Ya. Aida. Iwanina, okay. Tajuk ni kita dah habis tau sebenarnya. Iwanina ada soalan nak tanya?